Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Terima kasih kerana sudi hadir kepada menghadiri webinar asas ternakan ikan air tawar atau lebih kepada ikan sawah Kendiri. Alright, untuk makluman semua, saya Nurfada Abdul Hamid daripada Pusat Pengajian Sains Kajian Universiti Sains Malaysia. Program ini merupakan sebahagian daripada program yang dijalankan oleh bahagian jaringan industri dan masyarakat Universiti Sains Malaysia. Dan kursus ini lebih kepada kursus asas, betul-betul asas kepada sesiapa yang baru ingin menceburi ataupun baru ingin berjinak-jinak dengan aktiviti ternakan ikan air tawar. Okay, sebelum saya teruskan siri ni, kita ada pautan, kita ada questionnaire sebelum dan selepas program serta pautan untuk aktiviti sijil penyertaan e-sijil. Jadi sesiapa kalau berminat boleh dapatkan, boleh scan kat sini ataupun sekejap lagi saya akan kongsikan juga di hujung perkongsian ini. Okey, yang ni kalau sesiapa nak scan sekarang lah, boleh, tak ada masalah. Saya sangat mengalu-alukan bagi sesiapa yang baru menyertai webinar ni, bagi peserta-peserta saya sangat menggalakkan untuk mengisi pautan soal selidik ni kerana ia penting bagi membantu saya dalam menjalankan kursus atau bengkel dengan para peserta supaya bengkel-bengkel seperti ini mencapai sasaran, bukan sekadar buat untuk mendapatkan batuk di tangga. Kursus-kursus ini dijalankan bagi memenuhi objektif kepada kita panggil kumpulan sasaran. Sama ada kumpulan sasaran itu baru, pertengahan ataupun berpengalaman. Jadi bagi program kali ini macam saya katakan tadi, ia lebih kepada yang masih baru. Jadi sangat penting untuk saya mendapatkan feedback bagi yang menyertainya agar kita dapat menambah baik siri-siri yang akan datang. Baiklah, kenapa saya menjalankan kursus ini? Memandangkan pada sebelum-sebelum ini kursus seperti ini dijalankan secara fizikal. Universiti Sains Malaysia ada menjalankan kursus ternakan ikan air tawar, perkongsian. Ia lebih melibatkan perkongsian kerana kebanyakan yang datang tu bukanlah tak ada pengalaman. Kebanyakan mereka ramai yang berpengalaman 10-20 tahun, atau ada yang lebih. Tetapi bagi kursus ini, kenapa saya buat? Kerana ada permintaan dalam kalangan peserta sebelum ini ataupun ada pelawat sebelum ini, sebelum pandemik merebak, mereka berkendakkan bengkel bagi asas, bukan bengkel yang maju ataupun bagi mereka yang berpengalaman. Jadi bengkel ini lebih kepada individu yang baru, yang nak ternak ikan tapi kurang pasti bagaimana nak memulakan. Nak bela ikan tu macam mana? Sekadar letak air dan letak ikan ke atau ada caranya? Ikan apa yang nak digunakan? Kemudian seterusnya bagi mereka yang tak pasti, tak ada pengalaman langsung. Tambahan pula kalau rumah yang ada sekarang ni lebih oleh rumah taman, kawasan sempit, tak ada tanah yang luas. Jadi boleh ke nak bela ikan dalam situasi seperti itu? Kalau tempat yang sempit, macam mana kita nak bela ikan? Biasanya kalau kita nampak orang bela ikan, kolam besar, tanah luas, orang kata apa, banyak sumber air yang mudah, sungai, tasik, lombong dan sebagainya. Tapi kalau mereka yang tak ada, macam mana nak bela ikan? Kemudian kalau nak bela ikan, kita biasa dengar orang kata modal kena banyak sebab risiko tinggi. Tapi kalau modal kita kecil, macam mana kita nak buat? Boleh tak untuk kita buat? Jadi perkongsian ini lebih kepada bagi mereka yang kategori ini. Jadi ia sesuai untuk siapa? Orang yang baru nak mula, ada ruang yang kecil, kemudian tak kisah untuk menjalankan aktiviti manual. Okey, bersedia untuk melaksanakan melalui pengalaman. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab nanti saya akan ceritakan perjalanan bengkel webinar ni. Kemudian mereka yang mempunyai modal yang rendah mesti committed, bersungguh-sungguh serta sabar. Kenapa saya tekankan pada perkara ketiga tidak kisah untuk menjalankan aktiviti manual? Kerana bila kita nak buat secara kecil-kecilan kan dilengkapi dengan pelbagai teknologi. Biasanya kalau untuk program yang kita nak buat, kalau ladang kita besar, kolam kita besar, modal kita besar, teknik menternak ikan itu boleh ditambah baik
dengan pelbagai inovasi dan teknologi. Tetapi memandangkan kita baru nak mula, baru nak berjinak-jinak. Jadi kita kena banyak perkara yang perlu dilaksanakan secara manual. Kenapa saya kata bersedia untuk melaksanakan melalui pengalaman? Kerana ia akan ada rentetan daripada webinar, siri webinar ni. Sebab saya rancang webinar ini kepada 4 bahagian. Jadi nanti saya akan kongsikan kenapa saya katakan bersedia untuk melaksanakan melalui pengalaman. Jadi kalau tuan-puan yang di luar sana, kalau mungkin mempunyai kawasan yang kecil, terhad, mungkin halaman yang sikit tapi nak manfaatkan untuk ternakan ikan, mungkin webinar ini sesuai untuk dijadikan sesi perkongsian. Macam saya katakan tadi, itu lebih kepada program ini sesuai untuk kategori yang saya nyatakan. Okey, bagaimana dengan perjalanan siri webinar? Kita rancang webinar ni ada 60 minit. Kita katakan perkongsian secara teori kita buat 30 minit. Kemudian kita ada lintas langsung sikit, kita tunjuk macam mana latihan amali. Kemudian kita ada sesi soal jawab 15 minit dan ada tugasan di setiap sesi. Baiklah, bagi perkongsian secara teori ini yang akan saya kongsikan melalui pembentangan PowerPoint inilah. Kita akan tunjukkan beberapa informasi, kemudian perkongsian teori, mungkin antara 20 hingga 30 minit lama sebab pada saya lebih nak tunjuk macam untuk dilakukan. Kemudian kita akan beralih kepada bagaimana ataupun saya akan tunjuk di kompleks pendidikan akuatik ini kita ada beberapa sistem. Sistem yang ada sistem yang ringkas, bukan sistem yang canggih, tetapi ia boleh menjalankan aktiviti ternakan. Kita akan tunjuk dan kita adalah beberapa sesi untuk kita kongsikan. Jadi kalau tuan-puan ada beberapa mungkin perkongsian pun kita boleh mungkin boleh berkongsi jugalah. Kemudian di hujung tu kita akan ada sesi soal jawab secara ringkas, dan yang paling utama memandangkan sesi kita ada siri. Setiap siri ni kita akan bekalkan dengan sedikit tugasan bagi mereka yang berminat untuk menyertai ke semua bengkel ni sebab dia berkait. Jadi untuk semua yang menyertai itu, kalau yang ada yang berminat, bolehlah bersama-sama untuk menyertai tugasan tu. Di setiap hujung webinar tu saya akan bagi tahu apa yang perlu kita buat. Jadi untuk perkongsian seterusnya tu untuk hari Jumaat yang akan datang kita boleh berkongsi ini kemajuan kita setakat ni. Jadi kalau sebelum ni tak ada, kemudian kita buat, kemudian kita bergerak mengikut fasa. So di hujung webinar ni berertinya puan-puan ada pengalaman buat sendiri. Kalau sebelum ni di bengkel secara fizikal kita buat di tempat melaksanakan bengkel tersebut, tapi dalam konsep siri webinar ni agak sukar untuk kita pergi satu tempat ke satu tempat. Jadi dekat sini tuan-puan sendiri yang kalau berminat boleh melakukan aktiviti tersebut. Kemudian kita kongsi dan tambah baik melalui perkongsian di siri orang kata apa pada episod yang akan datang. Macam tu. So apa yang kita hari ini kita ada pengenalan asas ternakan. Asas ni berasas perkara yang sangat orang kata perlu, yang asas bagi untuk menternak ikan air tawar. Kemudian minggu depan 6 Ogos kita akan bincangkan keperluan nutrisi dan kaedah membuat makanan rumusan. Apa yang akan kita bincangkan dalam siri yang kedua, kita akan tunjukkan macam mana kita nak bagi makan ikan ternakan kita dengan cara yang mudah, murah, tapi mungkin memerlukan sedikit usahalah sebab kalau kita nak beli makanan pellet ataupun dedak, dia akan jadi mahal sebab memang harga pellet tu sekarang ni semakin hari semakin mahal. Dan kita pula nak buat secara kecil-kecilan, kita bermodal kecil. Jadi macam mana kita nak buat makanan dia tu menjadi untuk kita nak besarkan ikan tapi memastikan ikan tu mendapat nutrien yang secukupnya. Jadi pada 6 Ogos 2021 nanti, itu hari Jumaat ke depan, saya akan berkongsi dengan tuan-puan semua macam mana kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, sisa-sisa makanan untuk kita jadikan sebahagian daripada makanan ikan. Jadi kos untuk memberi makanan tu kepada ikan untuk membesarkan ikan tu dapat dikurangkan untuk mendapatkan manfaat daripada ternakan ikan. Pada 13 Ogos 2021 pula kita fokus kepada bagaimana untuk menjaga ikan. So berertinya lepas kita belajar macam mana ataupun kita berkongsi ilmu bagaimana untuk membuat makanan ikan, sekarang ni kita nak bagi makan dekat ikan pula. Jadi
kita nak bagi makan tu macam mana? Takkan nak bagi makan semahu-mahunya. Satgi terlebih pula makan. Kalau kita bagi makan sedikit, tak cukup pula makan, tak besar pula ikan. Jadi dia melibatkan penjagaan dan pengurusan. Macam mana kita nak menguruskan air, apa yang kita kena buat, nak kena tukar air hari-hari ke, ataupun nak kena tukar air sebulan sekali ke, macam mana. So 13 Ogos ni kita akan berkongsi berkaitan dengan perkara tersebut. Macam mana kita nak tahu air itu perlu ditukar. Jadi 13 Ogos tu kita akan lebih pada fokus kepada penjagaan ikan, dan ia bermula daripada 6 Ogos. Maksudnya ketiga hari ini kita dah belajar, mungkin kita ada sedikit macam mana nak sediakan tangki. Mungkin kalau ada yang berminat boleh dapatkan ikan ataupun seterusnya, tapi saya akan tunjukkan. Tuan-puan tak semestinya perlu buat terus, tapi ada yang kalau nak buat, saya akan bagi tahu apa yang boleh kita sediakan. 20 hari bulan Ogos 2021 pula kita akan berkongsi berkaitan dengan integrasi ternakan dan tanaman. Kalau kita tengok rentetan webinar ni, saya susun supaya berperingkat-peringkat agar perkongsian itu walaupun sedikit kerana ia asas, tetapi ia boleh mendapat manfaat kepada mereka yang menghadiri webinar ini, termasuklah saya. So maksudnya pada peringkat awal kita lihat kepada asas ternakan, apa yang perlu kita tahu, kemudian macam mana kita nak bagi makan, nak jaga. Okey, yang paling penting dalam ikan kita tahu perkara yang utama untuk ikan seperti manusia kita perlukan udara, tapi ikan perlukan air. Kebaikannya bila kita membela menternak ikan dalam keadaan yang kecil macam tu, kita nak buang sisa air tu. Macam mana? Jadi kita tak perlu buang sebab sisa air itu sebenarnya banyak kandungan nutrien dia yang boleh dimanfaatkan, terutama sekali untuk tanaman herba, malahan tanaman pokok-pokok yang buah semua boleh dimanfaatkan. Jadi pada 20 Ogos tu nanti kita akan berkongsi macam mana kita nak buat integrasi ternakan ikan. Tangki yang kita buat yang dalam program hari ini tu, yang asas tu, macam mana untuk kita gunakan untuk disesuaikan dengan tanaman. Kalau kita boleh sesuaikan macam mana, kalau tak boleh macam mana. Tapi kita mesti mendapatkan manfaat daripada satu tangki tu, atau dua tangki atau tiga tangki yang kita akan buat. Itu adalah perjalanan webinar ni. Tak banyak, kita buat 4 siri sahaja untuk kita pastikan perkongsian tu sungguh pun sedikit tapi padat dan boleh mendapatkan manfaat kepada semua. Baiklah. Apa yang akan kita kongsikan bagi siri-siri dalam webinar ni? Bagi siri yang pertama, pengenalan asas ternakan ikan secara kendiri, ada 3 perkara. Pertama, kita akan melihat kepada pemilihan ikan. Kedua, pemilihan sistem. Ketiga, kesesuaian keadaan dan kawasan. Itu dalam yang pertama. Bagi yang kedua, keperluan nutrisi dan kaedah membuat makanan rumusan. Jadi apa yang akan kita lihat dalam siri Jumaat hadapan 6 Ogos, kita akan lihat keperluan umum ikan sawah. Maksudnya nutrisi lah, apa yang diperlukan, jenis-jenis nutrisi dan bagaimana untuk kita dapatkan sumber nutrisi tersebut. Sumber tu macam saya kata, apa di kawasan persekitaran kita yang mudah untuk kita dapat, bagaimana untuk kita buat formulasi makanan sendiri. Macam kita buat kek dekat rumah kan, kita ada resepi-resepi dia, ada setengah resepi kena timpang tepat-tepat, ada setengah resepi pakai agak-agak. Kemudian yang ketiga, kita akan tengok macam mana nak jaga ikan. So dalam siri itu ada 2 perkara. Pertama, macam mana kaedah memberi makanan. Kedua, pengurusan air ternakan. Macam saya katalah, nak bagi makanan tu macam mana. Makanan kita tu bentuk basah ke, bentuk kering ke, nak kurangkan kadar pengumpulan kumbahan ikan lah. Dalam tu macam mana. So kita akan buat penjagaan ikan dan yang berkaitan sebab makanan itu menjadi penyumbang utama nutrien dalam air. Kalau kita bagi tak cukup, ikan tak besar. Kalau kita bagi lebih, air tercemar. Bila air tercemar, ikan pun akan terjejas. Jadi perkara-perkara macam ni kita akan kongsikan dalam siri yang ketiga pada 13 Ogos 2021. Yang terakhir ialah integrasi ternakan dan tanaman pada 20 Ogos. Jadi apa yang kita boleh buat untuk kita gabungkan dengan tanaman. Tanaman pula nak buat tanaman yang macam mana? Takkan kita nak tanam pokok mangga kot. Ataupun kita mungkin boleh buat tanaman macam selom ke, cili ke, macam mana. So dalam tu kita akan buat perkongsian.
Okey, baiklah. Untuk dalam webinar kali ini, asas ternakan ikan air tawar, saya nak berkongsi ilmu asas ternakan. Mungkin puan-puan ada pengalaman yang berbeza, mungkin lebih daripada saya. Saya sangat mengalu-alukan perkongsian tu sebab ilmu yang saya ada ni sedikit. Kemudian kita lihat kepada pemilihan ikan dan pemilihan sistem serta kesesuaian kawasan. Selain pada tu, perkara asas yang saya nak berkongsikan dalam kita nak memulakan projek, saya panggil ini projek kecil-kecilan, kita tak boleh letak tepi tentang kos. Sebab setiap yang kita buat tu kita mesti ambil kira kos, walaupun perkara tersebut ataupun bahan-bahan tersebut kita dapat secara percuma. Jadi dalam slide ni mungkin tuan-puan boleh nampak saya letak perkara dekat atas, belanja. Kemudian ada dua perkara bahan kekal, iaitu belanja kekal dengan belanja operasi. So maksudnya nanti kita ada modal. Modal yang paling besar saya tak tulis kat atas tu, kita ada modal, kemudian kita ada perbelanjaan. Yang ada dua perbelanjaan kekal ni maksudnya macam tangki, pipe, kemudian kita ada belanja operasi. Belanja operasi ni macam ikan, makanan, utility. Utility tu macam mana? Macam air ataupun electricity. Itu kalau kita guna bekalan elektrik lah. Baiklah, jadi dalam perkongsian kali ini kita akan lihat kepada kita akan tulis juga macam mana nak buat pengiraan belanja, bahan kekal, belanja operasi untuk kita kira margin. Bila kita buat perkongsian secara, kita buat ternakan secara kecil-kecilan, margin kita pun tak adalah besar. Tetapi jika kita jadikan ia sebagai sebahagian daripada salah satu, orang kata apa, latihan. Jadi daripada kecil-kecilan bila kita kembangkan, kita masih kekalkan, orang kata apa, praktis yang sama. Maksudnya kita ambil kira berapa banyak yang kita belanjakan untuk setiap aktiviti yang kita buat. Jadi kalau kita nak kembangkan perusahaan ke ataupun aktiviti hobi ni kepada yang lebih mendatangkan keuntungan, kita dah ada asas-asas dia. Nah, kenapa kita memilih ikan sawah? Ada orang tanyakan kepada saya, kenapa tak guna ikan yang mahal? Kenapa tak guna ikan yang unik? Kenapa tak guna ikan yang boleh mendatangkan keuntungan yang besar? Saya ada pelbagai, orang kata apa, sebab. Pertamanya, ikan-ikan ni ikan yang tahan lasak. Nanti saya kongsikan kenapa, bagaimana dia bersifat tahan lasak. Tapi ciri-ciri ikan sawah seperti sepat, puyuh, keli, tilapia mungkin sedikit kurang daripada ketiga-tiga yang spesies yang awal tadi, tapi masih dalam kategori yang tahan lasak. Jadi bila tahan lasak, kadar kematian dia rendah. Jadi bagi kita yang baru nak mula, baru nak berjinak-jinak nak menternak ikan, kalau ada kematian pun mungkin seekor dua, jadi taklah rasa kecewa. Dan ikan-ikan ni pun taklah mahal sangat. Jadi kalau macam orang kata baru nak mula tu, tiba-tiba ada kematian, kekecewaan tu tak akan meruntuhkan semangat. Kalau kita guna ikan yang mahal, biasanya ikan-ikan ni ikan sensitif. Nak beli pun mahal, tiba-tiba mati, dah tak nak buat terus. Jadi ikan sawah ni ikan yang memang Allah jadikan sesuai dengan persekitaran kita dan juga baik untuk orang yang macam kita yang baru nak memulakan, baru nak berjinak-jinak. Jadi kita boleh belajar banyak benda. Kemudian ikan sawah ni ikan omnivorous. Dia ada yang sedikit bersifat carnivorous. Carnivorous tu pedaging, tetapi kebanyakan mereka ni makan semua. Bagilah apa pun, semua makan. Cacing makan, ikan lain makan, rumpai makan, kiranya tak memilih makanan. Itu kebaikan dia. Maksudnya dia memberi kelebihan kepada kita yang nak memulakan secara kecil-kecilan ni. Kalau kita ada sisa makanan dekat rumah, mungkin nanti saya kongsikan, bolehlah kita bagi makan sebab dia tak pilih. Dia adalah memilih dia. Setiap makanan yang kita bagi tu akan memberi kesan, tetapi dia ada kelebihan untuk makan semua. Kalau kita pilih macam contohlah, kalau ikan sawah seperti ikan haruan, itu sedikit cerewet. Sebab dia lebih bersifat carnivore. Dia nak rasa makan, orang kata rasa ikan lain tu, dia lebih bersifat macam tu. Dia tak nak rasa macam kalau rasa vegetarian tu tak mau. So jadi kita pilih ikan yang saya sebutkan tadi itulah, sepat, puyuh, keli, tilapia.
Seterusnya, bekalan benih ikan ni mudah diperolehi. Saya akan kongsikan beberapa nombor pembekal di daerah Seberang Perai dan juga di Kedah. Kalau ada tuan-puan yang kenal pembekal-pembekal lain di tempatan, boleh berkongsi. Saya tak dapat keuntungan daripada perkongsian ni. Saya berkongsi nombor panggilan ni pun sebab saya dah bertanya bolehkah saya nak kongsi, dan diorang pun sangat mengalu-alukan. Jadi boleh mendapatkan bekalan dengan mudah, dan pembekal-pembekal ni benih ni mereka dilatih oleh Jabatan Perikanan. Jadi mereka pun macam tuan-puan juga pengusaha-pengusaha kecil, tapi mereka lebih fokus kepada menghasilkan benih ikan. Kemudian nilai pasaran kompetitif. Apa yang saya maksudkan dengan nilai pasaran kompetitif? Maksudnya ia murah. Tujuan kenapa saya buat perkongsian webinar tentang ikan sawah, sebab ia lebih kepada memberi bekalan protein yang berkualiti kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat kita lupa bahawa Allah jadikan ikan-ikan sawah yang ada tu sebenarnya unik untuk kita. Ikan sawah mempunyai kandungan protein yang sama baik macam ikan laut. Mungkin rasa dia berbeza, tetapi kandungan nutrien dia, kandungan protein untuk pertumbuhan, untuk kebaikan, sama saja. Jadi kenapa kita tak manfaatkan apa yang kita ada untuk kegunaan kita? Jadi kenapa saya pilih ikan sawah? Inilah orang kata apa, sebab dia. Okey, ikan dia. So ikan yang kita ada ni, kita ada yang belah atas ni. Okey, yang ini ikan sepat siam. Okey, untuk pengetahuan semua, ikan yang saya kongsikan ni ikan yang kebanyakannya adalah ikan invasif, maksudnya bukan ikan tempatan. Walaupun kita ada ikan tempatan, tetapi secara komersialnya ikan tempatan itu sukar untuk didapati. Jadi macam ikan yang sepat siam ni memang sepat siam lah, memang daripada siam lah, memang saiz dia besar, apa semua. Jadi kalau tuan-puan nak bela ikan sepat siam atau kebanyakan spesies yang saya tunjukkan kat sini, janganlah lepaskan di tempat yang terbuka ya, dalam tangki. Kita bela dan kita jual, atau kita bela kita makan, tak ada masalah. Tapi kalau jangan kata bila kita dah rasa jemu tu kita buang dalam sungai, tasik, tu tak elok untuk alam sekitar kita. Jadi ikan yang kita nak pilih tu ikan sepat siam. Kemudian kita ada ikan keli kacukan atau keli Afrika. Kita ada telapai merah, kita ada puyuh. Kemudian kita ada sepat benua ataupun sepat Kedah orang panggil. Jadi warna dia sedikit berbeza dan saiz pun sedikit berbeza. Kesemua ikan-ikan ni, ikan sepat dan puyuh mempunyai nilai pasaran dalam industri pekasam. Kalau dulu orang tak pandang pekasam, tapi sekarang ni pekasam memang mempunyai nilai yang tinggi. Sebab dalam proses menghasilkan pekasam, dan dalam pekasam tu sendiri ada probiotik dia. Jadi orang dah tak ada memandang pekasam tu sebagai makanan yang lekeh. Dan dia masih membekalkan sumber protein. Bagi ikan keli dan ikan tilapia memang benih dia memang senang dapat dan mudah, dan kalau tuan-puan nak buat sendiri pun boleh. Cumanya peringkat awal ni tak perlulah nak buat sendiri, kita boleh beli dan memang boleh dapat dengan harga yang murah. Cumanya semasa kita kalau nak membeli benih tu, kalau kita beli sikit-sikit mungkin harga dia mahal. Jadi mungkin saya boleh cadangkan kalau dalam komuniti, mungkin di taman tu ada kita ada ramai orang, mungkin kita boleh berkongsi, kita beli banyak, kita agih-agihkan, kita berkongsi kos, itu pun boleh. Pemilihan spesies ni macam saya kata ada asas dia. Semua ikan ni semua ikan lasak. Kalau siapa yang biasa di bendang tu, kita tahulah kalau ikan puyuh, ikan sepat, ikan keli ni kalau terlepas naik ke darat tu berhari-hari pun masih boleh hidup. Maksudnya itu kategori pemilihan kita. Ini keperluan nutrisi dia. Macam saya katakan tadi tu, dia omnivorous. Okay, yang saya kongsikan ni kita panggil orang kata apa, sneak peek lah, perkongsian sedikit untuk yang sesi yang akan datang. Tapi saya kongsikan dalam perkongsian kali ni kalau untuk pengetahuan semua. Kebaikan keli, puyuh ataupun kita panggil persamaan ikan keli, puyuh, sepat, tilapia, kesemua ikan ni keperluan protein mereka tak tinggi, rendah, dan mereka boleh menggunakan protein daripada tumbuhan lebih tinggi berbanding ikan-ikan yang carnivore. Dan keperluan lemak juga adalah rendah, mereka tak perlukan lemak yang tinggi tapi masih boleh menggunakan sumber lemak, dan mereka boleh bertoleransi dengan karbohidrat.
So karbohidrat ni kita boleh dapatkan daripada pelbagai lah, daripada nasi, tepung, dan serat tu biasalah 0 hingga 7%. Biasanya serat ni ikan dia tak boleh nak guna banyak sangat sebab usus dia tak seperti haiwan-haiwan ruminan. Haiwan ruminan berbeza, dia boleh guna makanan yang memiliki kandungan serat yang tinggi sebab mereka ada modifikasi dalam sistem penghadaman yang sesuai untuk makanan tersebut. Jadi bila keperluan dia yang sebegitu orang kata mudah dicapai, jadi kita boleh sediakan makanan ni dengan mudah. Saya nak buat perkongsian sedikit tentang keli. Okey, saya nak tunjukkan tentang nutrisi dia tu. Apa kaitan nutrisi dia dengan keadaan ikan tu. Gambar di sebelah kiri ni, ini sekadar untuk perkongsian dengan tuan-puan. Ini ikan jantan dan ini ikan betina. Mungkin antara tuan-puan ada yang tak kenal, tapi ini untuk berkongsi lah. Kalau kita tengok bentuk perut, ini perut yang lebar ni ikan betina, yang lebih lurus ni ikan jantan. Baiklah, bila kita bedah ikan, bila kita siangkan ikan tu, kita nampak ini ikan ni panjang dia, saya letak pembaris ni, saat ni satu pembaris ni yang 30 cm. So ikan ni sepanjang ni, ikan yang saiz kita makan, dan usus dia tak panjang, pendek je. Ini perut dia, ini bahagian atas dia apa semua, trakea dia, ini usus dia. Sampai usus besar. Kalau kita lihat tak panjang. Kenapa tak panjang? Nanti saya tunjuk berbanding dengan ikan tilapia. Ini ikan tilapia merah. Kita lihat bila kita belah je perut dia, usus dia bergumpal. Ini yang kita ternak di Universiti Sains Malaysia lah. Dan bila kita luruskan usus dia, sungguh panjang. Okey, kenapa saya buat perkongsian ni dengan tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ia berkaitan dengan kita panggil apa? Amalan pemakanan dia, tabiat makan dia. Kenapa yang saya kata omnivore? Kalau macam tadi saya berkongsi yang ikan keli pun omnivore, ikan tilapia pun omnivore. Tetapi kebolehan untuk mereka menggunakan sumber berbeza. Sebab usus ikan keli tu, kalau kita tengok, dia tak sepanjang usus ikan tilapia. Jadi tempoh makanan berada dalam usus dia pun tak lama. Jadi pemilihan makanan kita tu kena bersepadanan dengan ikan tersebut, kerana ia mempengaruhi kadar penyerapan nutrien. Bila kadar penyerapan nutrien terjejas, jadi pertumbuhan pun terjejas lah juga. Kalau nak kadar penyerapan nutrien baik, jadi pertumbuhan ikan pun baik. Bagi ikan tilapia, usus dia panjang. Jadi dia boleh menggunakan sumber daripada tumbuh-tumbuhan dengan baik. Jadi kita boleh, kita panggil apa, manipulate. Kita boleh ubah suai makanan kita bersesuaian dengan spesies tersebut. Bagaimana dengan ikan puyuh dan juga sepat? Puyuh lebih kepada keli. Sepat dia lebih kepada tilapia. Dia tak sama tapi ada sedikit. Puyuh usus dia pun sedikit pendek, sepat sedikit panjang. Jadi dekat situ kita boleh, orang kata apa, pengubah suaian yang sepadan. Kenapa ikan ni ikan tahan lasak? Ini keadaan dia. Ini ikan keli. Kita ada, kalau kita siang ikan keli tu, kita nampak di bahagian kepala dia tu, insang dia, kemudian ada satu modifikasi organ yang seperti dendrit, macam peparu sebenarnya. Ini adalah modifikasi yang membolehkan ikan keli hidup dengan air yang kurang dan bernafas dalam udara. Sama juga dengan ikan puyuh. Ikan puyuh dia ada insang, tapi dia ada juga struktur yang macam labyrinth. Dalam struktur tu, dia ada udara lembap yang terperangkap, membolehkan ikan tu, kalau ikan puyuh kita tengok atas darat tu, boleh 1 hari, 2 hari pun tak ada masalah. Sama juga macam ikan sepat. Cumanya struktur dia tu berbeza. Tetapi tujuannya adalah untuk memerangkap udara dan mengekalkan kelembapan udara, membolehkan mereka hidup di luar kawasan berair dalam tempoh yang lama. Bagi ikan keli, modifikasi dia sedikit berbeza. Jadi ini yang saya katakan ikan ni tahan lasak. Kemudian sisik ikan puyuh, ikan sepat tebal.
Jadi dia ada orang kata pelindungan penyakit yang baik. Dia tak mudah kena serangan penyakit. Macam ikan keli, dia tak ada sisik tetapi dia ada mucus. Mucus dia tu kalau dia stres, kalau macam kita letak garam kat badan dia, dia keluarkan mucus yang banyak lendir. Lendir tu sebahagian daripada kaedah mempertahankan diri bagi ikan keli. Jadi ikan keli pun kalau kita bela, jarang nak kena penyakit. Maksudnya kalau dia kena penyakit tu memang persekitaran dia tu sangat terjejas. Jadi kerana inilah kita memilih ikan-ikan sawah sebab dia sesuai untuk orang kata apa, baru bagi kita yang baru nak memulakan. Nah, yang ni saya berkongsikan macam mana secara live. Orang kata apa, yang tadi tu lukisan. Yang ni yang kita ambil fresh daripada ikan. Kita nampak tak struktur ni? Kenapa saya kongsikan struktur organ pernafasan tilapia dan keli? Kerana bila kita bela ikan, kita boleh nampak bila ikan tu tak sihat, cara dia bernafas dalam air, macam mana dia nak dapatkan udara. Kemudian kita kalau nak tahu ikan tu diserang penyakit, insang antara perkara bahagian-bahagian yang kita perlu lihat. Bagi ikan keli biasanya tak ada masalah lah. Tapi bagi tilapia kita boleh nampak. Kalau ikan tu dah mula sakit, insang dia tu dah mula lemah. Boleh nampaklah nanti macam-macam yang dah tersangkut. Kalau kualiti air terjejas, sebab tu saya kongsikan gambar ni untuk kita sama-sama lihat kalau insang yang sihat warnanya macam mana. Macam ni. Okey, sekarang kita nak tunjuk, sekarang pun masa pun dah makin dah semakin suntuk, saya segerakan secepat mungkin. Kita nak berkongsi dengan asas sistem yang ringkas. Ringkas ni bererti memang ringkas. Kalau kita nak bela ikan, kita nak buat macam mana? Kalau kita tengok sekarang ni, gambar ni saya ambil daripada Sakinah Hakimi. Beliau ada tempat di EcoPro Kampung Nisam, boleh pergi melawat ke sana. Dia orang ada banyak set up untuk dikongsikan dengan masyarakat. Yang ni bukan tempat dia lah, yang ni cuma gambar yang dikongsikan. Kalau kita tengok sawah, air dia cetek, taklah macam air sungai yang bersih, jernih, tapi ikan masih boleh hidup. Jadi melihatkan kepada konsep ni maksudnya kita tak perlu air yang banyak dan kita tak perlulah air yang orang kata apa terlalu hebat untuk bela ikan sawah. Baiklah, yang saya kongsikan ini adalah sistem yang kita kongsikan, yang kita buat bersama dengan komuniti. Yang ni di Taman Seri Bayu, boleh pergi melihat tempat dia bila dah pandemik dah kurang. Sekarang tengah ada pandemik, kita tak bolehlah nak pergi ke sana. So kita panggil apa, sistem yang dipasang mudah, sangat mudah, ringkas sangat. Hatta sekarang ni pun tak ada dah sistem filter ni sebab tak ada keperluan. Sebab macam pakcik dengan pemakcik yang mengusahakan ni, dia orang kata dia orang boleh buat secara manual, tak ada isu pun. Jadi memang kalau tengok dekat sini tangki, kita ada laluan untuk air keluar, nanti saya tunjuk macam mana. Kemudian kita isi air, paras tu dan kita masukkan ikan dalam tu. Itu je. Maksudnya kita ada bekas, kita tadah air, kita boleh buat ikan. Bezanya sumber air kita. Kalau air kita sungai tak ada masalah, tapi kalau air kita air daripada pipe, maksudnya pembekal macam sadar ke apa ke sistem pipe domestik, kita kena masukkan anti klorin. Sebab dalam tu ada klorin, ikan tak boleh bertoleransi dengan klorin. Kemudian pada masa yang sama di kawasan tepi tu mereka sediakan sedikit je kawasan untuk buat azola. Azola ni nanti saya kongsikan macam mana kita nak buat makanan ikan. Jadi kalau tengok sistem dia mudah sangat. Kalau takut basah, kita pasanglah pipe yang panjang macam ni. Kita tak nak melimpah-limpah. Tapi kalau kita punya tangki tu dah dekat tepi longkang ataupun di luar kawasan rumah yang kita nak airkan dengan pokok ke apa ke kemudiannya, tak perlu pun yang ini. Memadailah kita ada outlet kat sini. Kata kalau tak perlu pun, tak apa. Nanti saya tunjukkan. Tak payah pasang ini pun tak ada masalah. Kita masih boleh buat. Nanti saya tunjukkan ya. Ini cara mudah. Ini kenapa saya kata kita tak perlu. Kalau tak perlu pasang pipe ni pun tak apa. Kita ada water outlet kat sini. Kalau kita ada satu je tangki kita baru nak buat, takkan nak pergi beli drill, nak tebuk lubang, apa semua. Kalau dah ada, silakan. Tapi kalau tak ada, takkanlah nak pergi beli drill pula kan. Jadi kos nak beli drill semua. Jadi kita tak perlukan apa-apa pun sebabnya kebanyakan polytank ni dia dah sedia dengan outlet. So maksudnya kalau kita letak dekat luar, air terlebih, dia keluar sendiri. Jadi tak ada timbul orang kata apa limpahan sampai ikan lari ke apa ke. Jadi kalau tuan puan nak mulakan boleh beli polytank.
apa saja bekas yang boleh menakung air kita boleh guna, tapi saiz dia, struktur dia mempengaruhi. Ikan lebih suka kepada saiz pada tangki bentuk bulat kerana kita macam mimik, kita meniru di keadaan luar. Dia boleh berenang tanpa henti. Kalau kita buat tangki 4 segi, dia macam terhenti. Dia berenang, dia patah balik. Dia berenang, dia patah balik. Dia rasa macam perjalanan dia tu macam terhalang. Bila tangki bulat, dia boleh kita panggil berenang berpusing, pusing. Jadi dia terasa bebas. Maksudnya kita macam memberi dia satu keadaan yang selesa. Maksudnya dia rasa di tempat yang luas. Kemudian saiz tangki ni pun pelbagai. Nanti saya kongsikan. Tangki poli ni ada yang 150 gallon, 300 gallon, ada yang lagi besar. Dia ikut kesesuaian. Cumanya kalau lagi kecil tangki tu, bilangan ikan yang kita nak guna tu makin terhad lah. Harga yang saya letak ni harga yang lebih kurang lah. Harga yang boleh dapat di kedai-kedai hardware. Dalam Shopee pun ada banyak je. Cumanya harga dia mungkin berbeza-beza mengikut pembekal. Ini yang kita boleh guna tangki. Kalau ada kolah air boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Saiz dia mungkin dalam 50 gallon. Ada yang kecil sikit lah. Tapi pada saya kalau 50 gallon tu sesuai lah. Kalau nak beli baru, harga dia RM72. Tapi kalau tuan-puan boleh cari yang kita semula, percuma. Sama juga macam tangki poli tadi tu. Kalau ada orang yang dah tak nak guna, dah nak buang, boleh je minta, dapat percuma. Tak payah beli. Sebab ada orang yang nak baikin rumah dan sebagainya, boleh je. Bekas apa lagi? Poli tank kecil tadi berapa gallon? Ada yang kalau di sini 150 gallon. Nanti saya tunjukkan yang ada yang nanti saya kongsikan secara langsung kejap lagi ya. Yang ni 39 gallon, kecil. Dan harga dia pun mahal juga sebenarnya. Tapi kalau katakan ada orang nak buang, kita ambil je lah, tak ada masalah. Sebab dia masih boleh untuk kita takung air dan bela ikan. Dan kita tengok ikan apa yang sesuai. Bagi macam tong yang kalau orang kata ala tong hitam ke tong merah tu boleh, tapi kita nak kena buang dulu air dia tu sebab dalam tu ada bau kimia. Kalau macam kita baru beli kan dia ada bau Tupperware tu, bau-bau plastik tu, kita kena rendam air lama, kena buang sebab ia boleh menjejaskan ikan. Biasanya kalau tangki yang dibuat untuk takung air dia tak ada bau tu. Kalau tapi tong-tong yang dibuat bukan untuk takung air, plastik dia berbeza. Boleh guna tapi kita kena orang kata pencuci, rendam dulu dan sebagainya. Kalau nak buat canvas, silakan. Cumanya kos canvas tu mahal. Tapi kalau orang pun dah ada simen sikit ke apa yang ni pun boleh. Kolah konkrit pun boleh. Ini paling mudah lah. Dia dekat bawah tu dah memang setengah tu dah memang ada lubang siap untuk aliran air keluar. Memang tu sesuai lah. Tambah siapa yang ada rumah kampung, yang ada orang kata apa tanah sedikit dekat luar tu, memang sesuai yang kolah ni. Cumanya dia berat lah kalau kita nak ubah. Kalau yang tangki-tangki yang sebelum tu, dia ringan, kita nak orang kata apa, nak ubah ke, nak cuci ke, mudah. Tapi kebaikan kolah konkrit ni, dia setiap tangki tu dia ada kelebihan dia. Kolah konkrit ni dia akan tumbuh algae dengan cepat. Jadi ikan dia boleh makan algae-algae yang tumbuh dalam konkrit tersebut. Jadi kita ada kelebihan dan kekurangan kalau kita guna tangki-tangki yang berbeza. Ini contoh kolah konkrit. Yang ini saya ambil daripada internet ni, bukan yang saya buat lah, tapi saya nak tunjuk sebab gambar dia memang sesuai. Buat di luar, isi air, ada ikan, memang sesuai untuk buat yang outdoor. Ini kalau set up di dalam rumah. Tapi kalau kita tengok kat sini ikan merah, ikan-ikan hiasan. Tapi sebenarnya boleh juga kita buat pakai guna ikan puyuh atau ikan sepat. Ini sebahagian daripada perkongsian yang lain. Kenapa saya kongsikan dengan tuan-puan ni? Sebabnya dia berkaitan dengan tugasan yang saya nak bagi nanti ni. Sebab kalau tuan-puan yang berminat untuk mencuba, bolehlah cari apa-apa bekas pun yang bersesuaian untuk kita sama-sama buat nanti. Kalau dah kita ada seminggu nanti tu, boleh cuba buat, isi air, tengok macam mana paras air apa semua untuk kita orang kata apa, buat praktikal. Kalau untuk kita nak tukar air apa nanti, saya akan tunjukkan cara. Sebabnya kalau katakan kita tak perlu nak buat pipe untuk outlet dan sebagainya, kita boleh siphon air keluar untuk tukar. Kalau tak nak siphon, kita boleh guna pump untuk buat siram kepada pokok.
macam ni tanaman. Kalau kita tak nak pump, boleh tak? Boleh, ambil je lah, orang kata gayung tu, siram je lah pokok kita tu. Nutrien masih diperolehi oleh pokok, dan juga air yang mengalir tu kalau dekat dalam tray ni kita letak orang kata apa sebahagian daripada kaedah penapisan, air yang turun kembali tu adalah air yang lebih bersih. Jadi air untuk kita ternakkan ikan tu boleh kita semula dan diguna pakai. Selain daripada tangki, kelengkapan apa yang perlu kita ada kalau macam kita di rumah taman, di rumah-rumah yang bukan ada sungai, tasik dan sebagainya, kita perlukan sodium thiosulfate ataupun anti-klorin. Harga dia tak mahal, murah, sekilo dalam RM50. Dan kalau sekilo ni, kalau tangki kita 50 galon ni, pakai tak habis lah. Memang boleh guna lama sungguh lah. Sebab kita nak pakai tu sikit sangat. Dalam 300 galon tu kita pakai 3 biji je. 3 biji tu memang kecil je. Kita tak letak banyak-banyak. Kemudian hos air. Kenapa kita guna hos air tu? Kalau kita nak isi air, nak buang air, nak siphon keluar. Kalau kita tak pakai sistem pipe lah. So itu je. Kemudian salah satu kelengkapan yang tambahan yang saya cadangkan ialah guna lampu solar. Kenapa lampu solar? Ini tujuan dia. Sebab kita nak cara mudah untuk dapatkan makanan ikan. Jadi kalau kita letak lampu tu di bahagian tangki pada waktu malam, kalau macam sekarang ni, macam musim hujan ni, dia akan tangkap serangga. Maksudnya bukan tangkap, dia menarik perhatian serangga. Jadi serangga akan datang lekat dengan air, permukaan air, jadi ikan boleh makan. Ada kalanya serangga tu jatuh dalam air. Jadi ini teknik-teknik kita macam mana untuk sediakan makanan kepada ikan dengan cara mudah. So kepadatan ikan. Kepadatan ikan ni, ikan tilapia je yang sedikit cerewet. Ikan yang lain tu secara kasarnya lah, kalau 150 galon air tu kita boleh letak 250 ikan yang saiz kecil. Saiz kecil tu bermaksud antara 0.5 hingga 1 gram. Semakin besar ikan tu kita kena buat klasifikasi dah. Maksudnya bukanlah klasifikasi tu kita nak pindahkan. Biasanya ikan ni dia akan ada yang dalam 10% yang cepat besar daripada biasa. Jadi kita boleh ambil, kita harvest lah. Jadi bagi ruang pada ikan-ikan yang lain untuk membesar. 300 galon kita boleh letak 500 ekor. Ini konservatif, calculation konservatif, maksudnya ikan dia tak padat. Kita bukan guna kapasiti sepenuhnya. Cumanya bagi ikan tilapia tu kita kena ada buat pengiraan. A ni maksudnya yang saya buat ni untuk 10 galon. Katakanlah kita tangki kita 50 galon. Maksudnya kita kena kali dengan kalau kita nak buat 300 galon tu kena kali 30 lah sebab dia 10 galon. Kan? Kalau A tu maksudnya kita kena pilih lah saiz ikan kita tu besar mana. 5 gram, kalau 5 gram maksud 50 kali 30. Kalaulah ikan kita tu lagi kecil dekat sini, so maksudnya kalau kita 100, bilangan ikan kita 100 per 10 galon kan, tapi sebab kita nak buat 300 galon, so kali 30. So 100 kali 30, so kita boleh letak 3,000 ekor dalam 300 galon. Tapi saiz ni lah, saiz kecil lah. Bila dia besar, kita dah kena kurangkan. Nampak tak dia punya kepadatan ikan tu semakin kurang bila saiz membesar. Dan ini adalah tempoh kita bela. Ini untuk ikan tilapia merah. Ikan keli dia berbeza. Ikan keli cepat membesar dan dia tak kisah kalau tempat tu padat. Baiklah, ini adalah questionnaire selepas program. Selepas saya buat perkongsian, saya harap dengan perkongsian tu mungkin ada sedikit ilmu yang saya kongsikan dengan tuan-puan. Kalau sebelum ni tak ada, saya harap ada ilmu tu. Jadi saya perlukan dapatkan sedikit feedback kalau tuan-puan sudi untuk menjawab soalan. Okey, ternakan ikan tak perlu. Bagi ikan sawah itu kelebihan dia. Kita tak perlu tak oksigen. Macam saya katakan tadi, perkongsian saya, modifikasi organ pernafasan ikan-ikan ni membolehkan mereka tak perlu pakai oksigen. Kecuali tilapia. Tilapia sedikit rumit, kita perlu pakai oksigen. Sebab tu saya galakkan guna ikan keli, puyuh atau sepat. Sebab ikan ni tak perlukan oksigen langsung. Kalau ikan tilapia, memang kita kena beli yang portable electric aeration lah. Yang tu harga dia berbeza-beza, ada yang RM15, ada yang RM60, ada yang RM100. Dia lagi mahal dia tu lagi tahan lah, tapi bersesuaian lah. Cumanya kos kita akan bertambah sebab utility bill elektrik. Itu yang bezanya lah. Ada sebarang soalan lagi ke? Ini adalah pautan kita.
Saya kongsikan sekali lagi. Ada sebarang soalan ke sebelum saya bawa tunjuk kepada tangki-tangki yang kita ada? Okay, alright. Di balcony apartment boleh tak? Boleh, tapi kita kena kira berat. Kita kena kira kapasiti dia. Sebab balcony tu kita tak tahu berapa berat dia boleh tahan. Tapi kalau balcony tu kecil, kita modify lah. Kita janganlah guna yang ikan yang berat, yang perlukan air banyak. Kita pakai ikan yang perlukan air sedikit. Macam ikan puyuh, ikan sepat, ikan keli. Dia tak perlu berat. Dia tak perlu air banyak. Itu boleh. Size aquarium, nanti saya tunjukkan. Mungkin size aquarium yang kita boleh guna. Ya, ikan keli dia akan makan sesama sendiri kalau dia tak cukup makan. Itu memang perangai dia. Dia memang macam tu. Biar sometimes kadang-kadangnya makanan tu cukup sekalipun, itu memang sifat dia. Itu memang perkara biasalah kalau kita bela ikan keli. Memang tak dapat dielakkan. Saya hentikan dulu perkongsian sebab kita dah di hujung pembentangan. Ini adalah tangki poli. Dia ni 300 gallon, agak besar. Okay. Kalau pertama sekali saya nak tunjukkan outlet dia. Setiap tangki ni dia datang dengan outlet ni. Jadi kita tak perlu susah hati. Kalau katakan kita nak mula ikan, nak bela ikan tapi kita tak ada drill, nak tebuk lubang, ini ada. Jadi kita tak payah tebuk lubang bawah. Kalau katakan kita letak dekat luar, hujan, air lebih, dia mengalir. Ikan pun tak lari. Katakanlah di tempat yang air naik, kita buang je air separuh, tangki ni akan terapung. Itu kelebihan tangki poli. Dia sesuai untuk dekat luar. Okey. Lalu saya nak tunjukkan perkongsian. Ini adalah kita boleh tandalah paras air kalau macam kita tak pasti nak isi air banyak mana, nak kira kepadatan ikan. Jadi kita boleh tanda. Kita boleh kira diameter, kita letak paras air, jadi kita boleh kira kandungan air. Nak buat benda ni mudah aja. Saya nak kongsikan kepada tuan-puan, kita nak buat outlet. Okey, outlet ni kita kena buat sendiri. Kita beli tangki dia bukan datang. Bagi tangki 300 gallon, part yang kita pakai ni 50 mm. Bersesuaian dengan saiz dia. Kalau kita pakai pipe yang 25 mm, tak sesuai lah pula kita nak tukar air dan sebagainya. Jadi banyak kelengkapan yang kita perlukan kalau kita nak buat outlet. Kita perlukan elbow, kita perlukan connector. Jadi kemudian bila kita buat tebuk lubang nanti kita kena hati-hati juga dekat sini takut ada leaking dan sebagainya. Jadi kita kena buat banyak orang kata apa pemeriksaan. Selagi kita tebuk, kalau ada leaking, air tak bertapung, dah masalah pula. Jadi bagi yang awal-awal baru nak mulakan, tak ada pengalaman, saya cadangkan tak payah tebuk lubang. Kalau ada satu tangki, isi je air. Lepas tu kalau air penuh ke apa-apa, kita boleh biarkan dia mengalir kat situ ataupun kita guna teknik sedutan, siphon. Kan kita ada hose tu, kita boleh alirkan air lah. Biasa kan dengan teknik sedutan tu kan, waktu kita kecil-kecil dulu selalu sedut air dari kolam air. Macam tu, tapi tak payahlah sedut air ni kan kita guna teknik lah untuk alir. Sebab kalau nak buat lubang, betul-betul kena pastikan washer tu rapat dengan tempat yang dinding kita tebuk dan ada air yang mengalir atau leaking. Baru air dia padah. Ini contoh yang kita buat. Cuma yang ni kita pakai outlet kecil. Bila kecil nak buang air dia lambat. Tapi dia boleh juga kalau nak. Cumanya proses nak tukar air tu dia jadi lambat. Ini kita boleh bela tilapia. 300 gallon ni kita boleh letak ikan, kita grading lah. Maksudnya awal kita masuk banyak, lepas tu bila dia besar makin lama kita kurangkan keberatan. 300 gallon ni kita boleh masukkan itu hari dalam 70 ekor. Yang sampai 500 gram seekor. Tapi kena jaga betul-betul lah.
Ini salah satu contoh. Ini pun fiberglass. Contoh untuk blur juga. Kalau boleh kita bawa ke dekat sikit, kita tunjuk boleh. Okey, ini ikan tilapia juga. Dalam ni kapasiti sedikit berbeza, kita dapat dalam 50 ekor. So kalau ada tangki, kalau tengok kan, kalau saya boleh, tangki dia tak besar pun. Mungkin satu depa saya. Saya ni 1.5 meter je tinggi. So tangan saya pun pendek. Lebih kurang macam tu lah. So dia sampai 70 cm. So kita boleh tanda aras air, jadi kita boleh tahu macam mana nak uruskan kepadatan ikan. Ini sebahagian lagi tangki. Ini yang 150 gallon. Tangki dia kecil je. Jadi yang ni untuk saya buat ni untuk letak anak ikan besar pun kita boleh pakai juga. Jadi kita untuk setup ni saya cadangkan bagi mereka yang baru nak mula, saiz ni sesuai. Tapi macam saya katalah, kalau saiz kecil, bilangan ikan yang kita masukkan pun sedikit. Jadi kalau kita nak kira, katakan kalau kita buat tu nak dapat untung tu besar mungkin taklah. Tapi saiz macam ni sesuai untuk puyuh, sepat, keli. Tilapia susah sebab saya rasa sebab saya kata kita nak dapatkan saiz tu. Jadi kalau kita guna tangki kecil untuk belah tilapia, tak berapa sesuai. Jadi yang nak baru-baru nak berjinak-jinak, kita guna tangki macam ni dulu. Lagi sesuai kalau kita cari yang besar sikit lah. 300 gallon tu cantik. Sebab air memang banyak, tapi ikan yang kita masukkan tu pun banyak. Kita boleh dapatkan hasil lah sedikit. Sisa air tu jangan bimbang, kita boleh gunakan untuk manfaat yang lain. Saya nak kongsikan juga tangki yang seterusnya. Saya tak tahu kalau okey, minta maaf. Boleh nampak ke? Okey. Ini adalah tangki yang panjang. Macam saya kata, cuba tengok macam mana ikan tu dia berpusing. Dia rasa terhenti. Dia tak boleh nak berpusing macam mana kalau dalam tangki bulat. Okey, kalau saya bawakan tadi semula kepada dalam tangki bulat, kita tengok ikan tu dia, yang ni dia tak ketara sangat macam mana dia berpusing. Tapi di dalam tu, dia berpusing ikut sekular, secara bulatan. Jadi dia tak rasa macam terhalang. Saya bawakan pula ke tempat yang lainnya. Tangki panjang macam ni boleh, tapi yelah dia perlukan kawasan dan dia perlukan tempahan, sebab tak semua dapat tangki yang panjang macam ni. Ini adalah tangki yang standard juga. Kita ada ikan puyuh dalam ni. Dalam ni, saiz ni dalam 200 gallon macam tu. Tak, mungkin dalam 200 gallon macam tu lah. Ada dalam 500 ekor ikan puyuh. Tapi macam saya kata lah, saiz dia kecil. So, kita boleh letak banyak. Yang saya nak tunjukkan ni pula, ini ikan takin. Ikan takin dia tak sesuai dalam tangki. Dia kena dalam tangki tanah. Tapi sebab saya nak tunjukkan boleh bela. Cumanya kita perlukan oksigen dan sebagainya. Setiap tangki, macam saya, kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan dan perempuan tengok, dia cuma ada satu outlet je. Ini adalah sebahagian daripada contoh-contoh tangki kalau nak buat. Kita ada outlet. Nak buat outlet ni pun mudah je, harga pun tak mahal. Tapi macam saya katalah, kalau tak nak buat pun tak ada masalah. Kita boleh siphon keluar. Itu nampak tak macam mana dia bergerak secara dalam bentuk bulatan. Jadi dia tak rasa pergerakan dia terhalang. Yang ini adalah udang galah. Nampak tak? Macam udang galah apa semua ni, kita perlukan oksigen tambahan.
Ini adalah sebahagian daripada bentuk-bentuk tangki. Ini pun sama. Ini kita boleh daripada kecil sehingga besar dalam tangki ni. Dalam ni tak banyak, dalam 30 ekor je. Mungkin lebih sedikit nak. Ya. Tapi ada data tadi. Saya nak setting juga. Okey, tak apa. Ya. Alright. Baiklah, saya rasa kita pun dah ada pukul 4. Hampir di penghujungnya. Cumanya kalau saya boleh bawa tuan-puan ke luar sebentar. Okey, kalau untuk yang ini adalah untuk tugasan bagi integrasi tanaman dan ternakan. Saya tahu dia masih siri keempat, mungkin ada yang berminat, ada yang tak berminat. Tapi bagi yang berminat, kalau mungkin saya boleh tunjukkan, ini adalah pokok cekor. Ubi, rhizome cekor. Kalau ada yang berminat, mungkin boleh cari pokok cekor, sediakan ubi dia. Ini yang saya ambil contoh lah. Kita boleh letak dalam air sebab nanti saya akan kongsikan macam mana kita nak buat integrasi ternakan dengan rhizome. Macam yang ini, saya tinggalkan, saya cuma bawa ubi dia sahaja 7 hari. Dah dia naik pucuk macam ni. So, saya cuma letak dalam air macam ni saja. Di rumah saya memang tanam pokok cekor. Dan dia penjagaan dia memang tak rumit dan kita memang boleh guna air untuk ternakan ikan. Ini dulu dalam ni ada ikan. Di luar nanti saya nak tunjukkan macam mana kita guna untuk, nampak tak? Senang saja kita nak propagate dia. Kita pakai rhizome dia. Ini adalah jenis-jenis herba yang bersesuaian. Nanti saya tunjukkan. Ini sebahagian pada homework lah kalau siapa yang berminat nanti untuk kita kongsikan dalam siri yang keempat. Saya cuma tunjukkan je bahan-bahan apa yang kita perlukan. Kesum. Kesum pun sesuatu yang sesuai untuk kita gunakan. Di luar nanti saya tunjukkan herba selom. Jom. Sebab masih kecil. Okey. Tak apa. Tak apa. Saya akan bawa tuan-puan keluar daripada kompleks untuk saya kongsikan beberapa perkongsian sebelum kita akhiri sesi kita. Kita ada isu teknikal sikit untuk besarkan gambar. Kita ada tangki simen dekat dalam tu. Kalau tuan-puan boleh nampak. Tangki tu kita letak ikan keli. Macam ni kita tak perlulah. Ini bagi mereka yang dah ada pengalaman lah. Cumanya saya nak kongsikan tanaman apa lagi yang sesuai untuk siri webinar ni untuk kita kongsikan bersama-sama. Selom. Yang ini memang kita boleh biar je dalam tangki air. Sebahagian daripada tanaman yang berpotensi. Kemudian kita ada azolla dan juga wolffia. Ini juga adalah sebahagian daripada bahan yang akan kita kongsikan dalam siri yang akan datang. Jadi kalau tuan-puan yang siapa yang tinggal di sawah, dekat-dekat dengan bendang, kita boleh gunakan. Kalau saya boleh kongsikan dekat bawah sana tu, kita ada kolam yang ada azolla. Ini sebahagian daripada perkongsian yang saya kongsikan dengan tuan-puan untuk yang akan datang. So untuk yang kali ini memang kita asas sahaja untuk yang berkaitan dengan sistem ternakan. Dia bukanlah sesuatu yang orang kata untuk yang complicated. Memang mudah untuk sesiapa yang baru nak buat ternakan ikan air tawar yang macam saya kata spesiesnya adalah spesies sawah. Okey. Minta maaf ya, saya halakan kamera ke arah sebelah sana tapi saya bercakap. Okey. Okay, saya tengah respon ya, nak respon.
buat DIY. Uh, Tuan Muhammad Syarmizan mungkin boleh detail sikit buat DIY. Kalau macam Encik Afiq Syarafi tanya berapa lama ikan membesar. Ikan membesar bergantung kepada spesies ikan. Kalau ikan keli 3,5 bulan 4 dah boleh jual. Ikan puyuh sepat mungkin ambil masa sedikit. Ikan tilapia bergantung kepada saiz. Kalau kita nak jual saiz kecil 300 macam dalam 250 gram 3 bulan dah boleh jual. Kalau nak buat sampai 500 gram 6 bulan ke 7 bulan. Kalau tong tinggi kurus bukan lebar dan rendah boleh. Kita kena bagi dia rendah. Maksudnya kalau dia kurus dan panjang, kita kena alihkan dia. Sebab kalau kita buat terlalu dalam, ikan tu jadi penat. Dia nak kena turun naik untuk makan. Dia akan letih lah. Jadi ikan kita akan jadi kurus dan panjang. Tapi bergantung juga berapa dalam tangki kita. Kalau macam tong biru tu, tong biru yang drum tu, kita boleh jadikan dia potong tu dia akan jadi lebar lah. Kekerapan tukar air untuk tilapia berapa kali untuk tangki poli or filtering system untuk tangki tersebut. Okey, kita ada dua kaedah. Kalau untuk tukar air, saya tukar air dalam 2 minggu sekali ataupun 3 minggu. Kalau kita buat filter system, itu lebih baik. Filter system tu yang saya buat dengan, yang saya akan kongsikan dengan tuan-puan macam mana kita guna integrasi tanaman untuk menjadi sebahagian daripada kaedah filter. So kita boleh guna. Pokok cekur, apakah khasiat pokok cekur? Nak bagi khasiat tu secara direct saya tak pasti, tapi sebab kalau macam saya, mak saya orang Jawa. Orang Jawa ni dengan kencur atau cekur tu memang tak boleh dipisahkan. Memang itu sebahagian. Baiknya dia orang kata untuk panaskan badan, jadi tak, orang kata apa, tak masuk angin. Kalau air panas tu, air matang tu, air mati, kalau orang Jawa tu dia mesti letak ubi cekur untuk bagi dalam air tu. Macam yang saya tahu kalau daun dia, ulam dia, kita boleh buat ulam dan harga dia pun boleh tahan kalau jual. Dan dia pun tak perlu, orang kata apa, cara yang rumit untuk bela. Sebab tu saya pack up dalam siri kita yang terakhir tu, macam mana kita buat integrasi tanaman dengan ternakan. Baiklah, kita pun dah hampir 4:15. Ada sebarang persoalan yang saya boleh jawab sebelum saya bagi sedikit tugasan bagi nak tanya air. Ya, silakan. Kita simpan di pola air apa? Okey, kalau pola kita ada pelbagai. Kalau nak guna air paip, kalau kita buat tadah, katakan 1 hari kita isi daripada paip, kita tadah 1 hari. Di tempat terbuka kita tak perlu guna anti-klorin, tapi kalau kita guna betul-betul air daripada pipe dan kita nak tukar air dengan ikan ada kat dalam tu, kita kena letak anti-klorin. Anti-klorin yang saya kongsikan tadi, saya akan kongsikan dalam, siapa yang berminat boleh join dalam group webinar tu, saya akan sertakan yang saya talk saya ni dalam tu. Modul disediakan sekali tak untuk rujukan. Saya kongsikan presentation saya dalam tu untuk rujukan. So rujukan tu akan jadi detail bila kita siri yang seterusnya. Kalau macam berapa banyak klorin nak guna tu dalam pengurusan ikan. Dalam yang pertama ni lebih kepada macam saya katalah asas. Tapi saya akan kongsikan dalam kumpulan siri webinar tu, sebab kita kalau bagi banyak sekali pun saya takut saat lagi terlampau banyak informasi ada yang terhilang. Jadi kita buat sikit. Macam saya katalah kalau mereka yang dah ada pengalaman tak ada masalah. Yang ni lebih kepada macam saya katalah kita baru nak mula. Ikan ni tahan matahari, mereka suka matahari. Mereka sangat suka matahari. Tangki kita ni lebih baik di bawah matahari. Kalau di tempat tertutup, bakteria plankton tu dia tak akan macam mana, bakteria akan lagi banyak. Kalau di bawah matahari, plankton akan naik dan plankton tu akan guna nutrien tu, itu sebahagian daripada kitaran nutrien. Jadi kalau tempat terbuka, baik.
Cumanya hujan tu akan air apa semua tu lah, tapi tak ada masalah. Macam tangki yang tadi tuan-tuan tengok semua dekat luar. Saya menjawab soalan ke? Oh, kalau ada air sungai memang sesuai sangatlah. Memang air sungai tu kalau boleh dapat, kalau di rumah di berhampiran dengan sungai tu memang tak ada masalah lah. Cuma kena hati-hati kalau sungai kita tu dekat dengan tapak ataupun tanaman kelapa sawit, sebab dia orang biasanya membaja, letak racun, takut kita ambil tu masuk dalam tempat tangki ikan kita tu, nanti ikan pula terjejas. Tapi kalau sungai kita tu macam sungai di Yan ke, di Sik ke, di Bali yang memang tak ada pencemaran tu memang sesuai sangat lah. Memang boleh guna sangat lah. Macam tu lah. Okey, kalau tak ada, untuk perkongsian sesi seterusnya, sesi yang akan datang 6 hari bulan Ogos. Doktor, Kalau sesiapa yang berminat untuk attend, saya minta sediakan, kalau boleh sediakan, kalau tak boleh pun tak apa, saya akan tunjuk demo kat sini. Kalau nak survey pun tak ada masalah. Biasa tengok tak orang duk masak daging burger, minyak dia tu dia kumpulkan dalam satu bekas. Okey, kita akan guna itu sebagai pada contoh. Kemudian kalau ada kerak nasi apa semua, itu pun boleh adakan bersama, sebab waktu kita buat perkongsian tu kita akan ada buat eksperimen sikit. Sebabnya kalau saya nak tunjuk mesti tuan-tuan pun nak kena buat juga. Bila buat tu baru boleh ada feel, rasa, oh macam ni. So kalau boleh ada minyak goreng, minyak buang, bekas goreng ayam dan sebagainya, minyak tu kerak nasi yang kita ni janganlah sampai basi. Maksudnya kerak nasi tu macam hari ni kita masak, esok dah nak basuh tu, jangan dibuang. Itu saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat perkongsian makanan untuk kita buat ternakan secara kecil-kecilan. Yang saya kongsikan ni secara kecil-kecilan, bukan secara komersial. Komersial tak boleh buat macam tu. Jadi itu yang kita kongsi sama-sama. Ada sebarang soalan? Saya harap tuan-puan semua dah isi sebelum dan sebab ia sangat membantu bagi saya untuk tambah baik, sebab kita ada 3 lagi siri. Jadi kalau boleh tambah baik dekat situ untuk saya, bagi komen untuk saya tambah baik. Terima kasih. Kalau macam tu kita jumpa lagi. Kalau tak ada soalan, saya ucapkan kepada semua menyertai siri webinar hari ini, khusus ternakan dan air tawar, fokus kepada ikan sawah, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan pada hari yang sama, waktu yang sama. Kita berkongsi pula bagaimana untuk makanan ikan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau pada masa yang sama, siapa yang ingin mencuba cari tangki, nak cari tong untuk diguna untuk kita buat set up, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Doktor atas perkongsian. Jadi terima kasih kepada semua kerana sudi menghadiri kita punya perkongsian lah. Saya mewakili pihak bahagian jaringan industri dan masyarakat memohon maaf sebab ini pertama kali kita buat dua benda lah, Webex dan juga Facebook Live. Jadi mungkin video tu agak kecil je lah kalau kita tengok kat Facebook Live. Kalau melalui Webex kita boleh tengok secara besar sebab kita boleh setting, kita boleh besarkan video. Jadi isu-isu ni nanti saya akan ambil maklum. Saya harap untuk next lagi 3 webinar kita tak mengalami masalah yang sama lah. Dan ada kata tak dapat nak selesaikan pun mungkin kita akan buat separate link lah. Yang untuk setengah jam pertama kita akan pakai video, kita akan pakai apa? Kita akan pakai Webex saja, tapi untuk live kita pakai Facebook saja. Mungkin kita akan buat macam tu. Jadi terima kasih lagi kepada semua. Jadi sebarang masalah boleh tanya dan saya ada letak link untuk grup WhatsApp group untuk kita sama-sama masuk. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak set up, nak kongsikan macam mana tuan-tuan dan puan-puan buat, boleh kongsikan kat situ. Sebarang persoalan pun kita akan sama-sama bantulah. Kalau ada masalah,
dalam nak set up tu. Jadi saya sangat besar hati kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama lagi kita untuk 3 siri yang akan datang. Jadi itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Saya harap kita bersama-sama dah memulakan. Sebab apa? Kalau kita tak mula mungkin kita lambat sikit lah nak kejar. Jadi kalau kita dah mula, bila ada sebarang masalah, kita kongsi sama-sama, kita boleh faham dan juga kita boleh cuba untuk mengatasi masalah yang sampai. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya harap kita boleh jumpa lagi lah untuk minggu depan. Okay, baik. Assalamualaikum semua. Bye-bye.